Ulang sekali lagi. Dia jual Sebab ada nyamuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cikgu. Iya, ada gelas sama adikmu kalau mau minum air. Lampu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum semua. Kurang betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu suara jelas kan? Okey, Jelas, Jibi. Cibi. Okey, alhamdulillah. Okey, saya rasa sekarang ada dalam 80 lebih dan insya-Allah lepas ni akan bertambah lagi. Tapi kita tidak jugalah mau
buang masa yang terlalu lama untuk menunggu. InsyaAllah lepas ni apa yang diharapkan, banyaklah perhatian yang diberikan daripada ibu bapa sebab perkara ni penting untuk kita sampaikan. Okey, pertama sekali yang berusaha barisan Cikgu Syarul Nizam, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Nosida, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Zulkifli, penolong kanan co-curriculum, barisan guru-guru, begitu juga ibu bapa yang hadir pada malam ini. Pertama sekali terima kasihlah atas kehadiran semua ibu bapa pada malam ini, dan seperti biasa sekolah minta maaflah kerana terpaksa membuat pada waktu malam, waktu rehat tuan-tuan puan-puan. Tapi seperti yang kita maklum, inilah masanya saja yang kita ada. Kalau secara bersemuka mungkin kita boleh buat siang, hujung minggu, tapi untuk bersemuka masih lagi tidak dibenarkanlah. Okey, ini untuk pengetahuan ibu bapa semualah. Okey. Tujuan kita pada malam ini adalah untuk bersama-sama mendengar taklimat pengoperasian pembukaan sekolah kepada semua ibu bapa penjaga bagi murid prasekolah tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Okey. Maksudnya di sini saya tidak akan sentuh dulu untuk tahun 4, 5, 6 sebab taklimat untuk tahun 4, 5, 6 kita akan buat pada esok malam. Okey. Jadi apa yang saya harapkan, apa yang pihak sekolah harapkan, ibu bapa semua ataupun penjaga kepada murid SK Berbuluh, mohon berikan tumpuan dan perhatian apa yang akan disampaikan. Okey. Kerana kita cuba elakkanlah kekeliruan. Mungkin ada yang masih keliru bila sekolah dibuka, tahun satunya bila dibuka. Jadi ini yang kita cuba elakkan. Dan sama-samalah, mana-mana nanti akan dibuka pertanyaan. Sekiranya ada yang kurang jelas boleh tanya selepas semua telah bentangkan. Okay, next. Okay, seperti yang kita sedia maklum, plan pemulihan negara, pembukaan sekolah, pembukaan sekolah ataupun institusi pendidikan bergantung kepada plan pemulihan negara. Seperti yang kita sedia maklum, Labuan sekarang ni sudah fasa 4 dan seperti yang telah diumumkan oleh YBMK Menteri Pendidikan sendiri, pengoperasian sekolah adalah bermula pada 4 Oktober, maksudnya minggu depan. Jadi ini kita akan tengok sebab pembukaan sekolah ni bukannya serentak tetapi secara berperingkat. Maksudnya secara berperingkat, bukannya semua sama. Next. Pelanjutan sesi persekolahan tahun 2021. Maksudnya di sini, anak-anak akan buka sekolah pada Oktober dan November. Untuk tahap 2 nanti pada bulan November. Anak-anak tuan-puan akan bersekolah sehingga 11 Disember untuk tahun 2021. Sehingga 11 hari bulan 12. Kemudian anak tuan-puan akan masih berada dalam kelas yang sama pada bulan Januari. Pada bulan 1 nanti mereka masih lagi berada di kelas tahun yang sama, tidak ada perubahan sehinggalah hujung bulan Februari. Anak tuan-puan akan naik tahun, contohnya kalau ia tahun 1, ia akan naik tahun 2 pada bulan 3 tahun depan, 2022. Jadi kalau anak tuan-puan berada di prasekolah sekarang ni umur 6 tahun, anak tuan-puan akan naik ke tahun 1 pada bulan Mac 2022. Pada bulan 3 nanti baru anak tuan-puan akan naik ke tahun 1. Tapi kalau tengok di sana, maksudnya bulan 1, bulan 2 tu masih lagi anak tuan-puan berada di kelas prasekolah. Yang ni jangan keliru.
Kalau ada yang kurang faham, nanti boleh tanyakan dengan guru kelas. Bila anak tuan-puan akan naik ke tahun 1 yang berikutnya ataupun tahun yang berikutnya. Contohnya tahun 1 naik ke tahun 2, tahun 2 naik ke tahun 3, tahun 3 naik ke tahun 4. Okay, next. Okay, ini adalah tarikh, okay, garis masa ataupun tarikh pembukaan sekolah. Okay, kalau kita lihat di sana ada nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okay, kalau lihat nombor 1 tu hanya kelas prasekolah sahaja. Okay, hanya kelas prasekolah saja. Okay, prasekolah, ibu bapa yang ada anaknya di prasekolah, okay, akan bersekolah pada 4 hari bulan Oktober. Okay, maksudnya sini minggu depan. Okay, minggu depan prasekolah semua berpersekolah seperti biasa. Okay, tidak ada penggiliran. Ini yang perlu kena ingatlah. Maksudnya kalau dalam kelas tu ada 25 orang, 25 orang tu akan datang macam biasa. Okay. Kemudian untuk anak-anak yang berada di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, okay, anak tuan-puan akan bersekolah pada 18 hari bulan Oktober. Okay, 18 hari bulan 10 baru anak tuan-puan yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 datang ke sekolah. 4 Oktober ni minggu depan ni, 4 hari bulan 10 hanya untuk anak-anak yang berada di prasekolah sahaja. So yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 jangan datang. Okay. Begitu juga dengan tahun 4, 5, 6. Sebab tahun 4, 5, 6 akan bersekolah pada 1 November, 1 hari bulan 11. Okay. Yang ni jangan keliru. Saya tidak mau nanti pada 4 hari bulan tu ada pula anak-anak yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 datang ke sekolah. Okay. Yang tu pasal lagi menghubungi ibu bapa suruh ambil. Okay. Jadi pastikanlah kalau ada jiran-jiran yang nak bersekolah di SK dulu, tolong maklumkan belum lagi start sekolah pada 18 hari bulan tu. Okey, itu kalau yang berada di tahun 1, tahun 2, 3 lah. Okey. Okey, sekali lagi saya tekankan 4 hari bulan minggu depan hanya prasekolah sahaja yang bersekolah. Okey, tahun 1, 2, 3 pada 18 hari bulan 10. Okey. Okey, next. Okey, kehadiran murid. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, untuk murid prasekolah tidak ada penggiliran. Okey, maksudnya semua anak-anak di prasekolah hadir. Okey, manakala pada 18 hari bulan nanti, pada 18 hari bulan nanti, murid-murid yang berada di tahun 1, 2, 3 akan hadir secara penggiliran. Okey, yang ini nanti PKM akan terangkanlah. Okey, yang penggiliran ni maksudnya kumpulan mana apa menandakannya tu kumpulan mana, nanti PKM akan jelaskanlah semua. Okey. Next. Okey. Ini yang dimaksudkan kehadiran murid tu 50% saja. Okey, daripada keseluruhan murid di sekolah. Tapi ini tidak melibatkan prasekolah. Okey, prasekolah hadir semua. Cuma murid yang berada di tahun 1, anak-anak tuan-puan yang berada di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, okey, mereka akan hadir secara penggiliran. Maksudnya kalau anak tuan-puan tu dalam kelasnya ada contohnya macam ni lah, 36, okay, yang 18 akan hadir pada minggu pertama. Ini untuk murid yang tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, okay, akan hadir pada minggu pertama nanti 18 hari bulan. Kemudian pada minggu keduanya, pada minggu yang keduanya pada 25 hari bulan barulah kumpulan yang kedua tu. Okay. Jadi jangan keliru. Tapi nanti ini akan diberikan kepada, maksudnya nanti PKM akan berikan penerangan yang lebih lanjut lah berkenaan dengan kelas-kelas ni. Okay. Nanti ibu bapa akan dapat senarai anak-anak berada di kumpulan mana. Okay. Dari grup kelas nanti anak-anak akan dapat senarai berada di kumpulan mana satu, sama ada kumpulan A ataupun kumpulan B. Okay. Jadi yang ni
diharapkanlah, okey, jangan tersalah masuk kumpulan bila hadir ke sekolah, okey. Okey, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Okey, next. Okey, ini adalah susun atur kelas, okey, dengan penggiliran. Okey, maksudnya di sini contohnya kumpulan A, anak tuan-tuan berada di kumpulan A akan hadir pada yang duduk tu lah. Okay. Kemudian yang B akan duduk yang di kursi kosong tu contohnya. Okay. Jadi yang ni kena bukan apa. Kenapa perlu dibuat begini? Supaya tidak ada perkongsian antara meja dan kursi itu dengan anak-anak yang lain. Okay. Sebab tu meja dan kursi di dalam kelas, guru-guru kelas sudah labelkan di mana kedudukan anak-anak tuan-tuan apabila berada di dalam kelas. Okey, maksudnya bila sudah ditetapkan nanti, okey, sekolah sudah mesyuaratkan senarai nama dan tidak ada pertukaran untuk makluman daripada semua ibu bapa, tidak ada sebarang pertukaran kumpulan yang melibatkan anak tuan-tuan. Okey. Jadi adalah sebabnya tu kenapa cuma kita berikan keutamaan bagi murid-murid yang mohon ibu bapa tolong tutup mic dulu. Okey. Untuk susun atur ni, seperti yang saya katakan tadi, senarai nama anak tuan-puan akan diberikan dalam kelas, okay, grup kelas. Jadi adalah nanti yang akan berada di kumpulan A, kumpulan B. Okay, jangan risau, tidak ada kata orang diskriminasi lah, kumpulan A itu yang pandai ke, kumpulan B itu yang kurang pandai ke, tidak ada. Okay. Yang kami pertimbangkan adalah dari segi adik-beradiknya, okay, supaya nanti bila berada di tahun 1, okay, ataupun di tahap 1 atau tahap 2, ia akan hadir bersama-sama dalam tempoh seminggu tu. Okay. Maksudnya tidak adalah seorang hadir ke sekolah, seorang PDPR, tidak. Okay. Yang kami pertimbangkan adalah dari segi adik-beradik dan jantina di dalam kelas. Okay. Kita tidak maulah nanti kumpulan A semua lelaki, kumpulan B semua perempuan. Tidak. Okay. Jadi yang ni ibu bapa kena jelaslah berkenaan ni. Okay, next. Okay, pemakaian pelitup muka. Okay, kalau sebelum ni anak-anak hanya digalakkan, okay, tetapi untuk yang pembukaan sekolah nanti, okay, anak-anak ataupun guru-guru dan staf semua wajib memakai pelitup muka di dalam kawasan sekolah. Okay. Pemakaian pelitup muka berganda digalakkan. Maksud berganda ni kalau memakai 2 lapis lah. Okay, yang tu memang digalakkan. Okay. Wajib tu waktu maksudnya mestilah. Okay, next. Okay, waktu rehat, okay, semua murid, okay, semua anak-anak akan makan di dalam kelas. Yang ni sama seperti yang sebelum ni, dengan pemantauan oleh guru lah. Okay, kita pun sedia maklum anak-anak kita kalau berjumpa dengan rakan-rakannya, okay, tidak larilah daripada jalan-jalan, okay, ke tempat sekolah. Okay. Kemudian untuk kelas yang menggunakan penyaman udara, yang ni kita tidak terlibat sebab kelas-kelas semua menggunakan kipas. Tapi dengan menggunakan kipas sebenarnya itu adalah lebih baik untuk pengudaraan dan yang ni pun kena pesanlah kepada anak-anak, okay, supaya tidak berjalan-jalan ataupun meminjam-minjam peralatan rakan-rakannya yang lain. Okay. Sebab tu kita cuba elakkanlah, okay, anak-anak daripada menyentuh ataupun meminjam barang-barang rakannya lah. Sebab kita cuba kurangkan dia punya apa tu kata orang, kontak dengan yang lain tu lah. Okay, next. Okay, next. Okay, untuk aktiviti sukan kokurikulum di sekolah, okay, kelas PJPK, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan adalah dibenarkan. Okay, murid hendaklah berpakaian sukan dari rumah. Okay, jadi tidak ada masalah
kalau ada masa PJ, okey, memandangkan kelas tu sudah separuh kan, okey. Jadi tidak ada masalah kalau melibatkan penjarakan, okey, dengan rakan-rakannya yang lain. Jadi yang ni seperti biasalah, okey. Sebelum-sebelum ni pun memang murid-murid berpakaian sukan kan kalau PJ. Jadi saya rasa yang ni tidak ada masalah sangat. Cuma aktiviti co-curriculum tidak dibenarkan. Tapi untuk tahun 1, 2, 3 memang tidak ada aktiviti co-curriculum lah. Okay. Kecuali lah kalau aktiviti co-curriculum secara atas talian. Okay. Yang tu insyaAllah dibenarkan. Tapi kalau yang secara bersemuka setakat ni memang tidak dibenarkan lah. Begitu juga dengan perhimpunan, perhimpunan sekolah masih lagi tidak dibenarkan. Okay. Jadi anak-anak tuan-puan yang melibatkan di luar, aktiviti di luar hanyalah PJ-PK sajalah. Okay, next. Okay, ini juga penting untuk diberi perhatian. Okay, mana-mana murid yang bergejala. Okay, bergejala ni macam ada tanda-tanda demam, sesma, batuk, semua itulah. Okay, jadi murid tidak dibenarkan hadir ke sekolah sekiranya bergejala dari rumah. Okay, ini yang selalu berlaku. Okay. Saya mohonlah kepada semua ibu bapa, okay, pihak sekolah sangat mohon kalau anak-anak tuan-puan bergejala, okay, ada tanda gejalanya, demamnya ataupun kurang sihat dari rumah tu, mohon jangan hantar ke sekolah. Okay. Mohon jangan hantar ke sekolah. Bukan apa, kita cuba kurangkan risiko kontaknya dengan rakan-rakan yang lain. Okay. Walaupun nanti memang saringan kita akan buat saringan suhu seperti biasa di pintu masuk. Okay. Tetapi perlu diingatlah. Okay. Sebab macam-macam kebarangkalian boleh berlaku. Okay. Jadi mohonlah sangat-sangat kalau anak demam, tolong jangan hantar ke sekolah. Cukuplah maklumkan kepada guru kelasnya. Okay, cukuplah maklumkan kepada guru kelasnya yang anak tuan-puan tu demam. Okay. Sekiranya murid didapati bergejala, yang ni saya sudah yang ni juga kalau sekiranya murid didapati bergejala ketika di sekolah, ujian saringan COVID-19 akan dilaksanakan. Okay. Yang ini pun sebenarnya memang ada prosedurnya, memang ada SOP-nya. Okey, bagaimana pihak sekolah melaksanakan saringan, okey, COVID-19 ke atas anak-anak yang bergejala. Okey, sebab itulah ini kalau tiba-tiba demam lah, okey. Kalau tiba-tiba demam, bila waktu pagi dihantar keadaannya sehat. Tetapi bila tengah hari ataupun waktu rehat, anak tuan-puan tiba-tiba panas, demam. Okay. Yang ni pihak sekolah akan melaksanakan saringan lah ataupun ujian saringan COVID-19 ni lah. Okay. Jadi amat penting lah. Okay. Yang ni nanti saya akan maklumkan lah lebih lanjut selepas ni. Okay, next. Okay, untuk pakaian seragam sekolah. Okay. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan. Okay. Sekiranya pakaian seragam yang tidak lagi sesuai dipakai. Okay. Maksudnya macam ni tuan-puan. Sekiranya baju seragam sekolah, okay, anak tuan-puan tidak muat, okay, ataupun seluarnya sudah pendek, okay, bajunya sudah sempit, okay, tidak ada masalah untuk anak tuan-puan pakai baju yang sesuai lah. Okay. Kalau ada baju PJ-nya tu, yang tu amat digalakkan lah. Kalau tidak ada, carilah baju yang sesuai. Tapi saya lebih galakkan lah baju tu biar berkola, dan kalau ada baju putih, biar baju putih. Okay. Kalau tidak ada juga, biarlah baju tu dalam keadaan yang sopan. Okay. Maksudnya tidak adalah yang bergambar-gambar yang tidak senonoh apa semua. Okay. Jadi biarlah pakaian anak-anak tuan-puan tu melambangkan sebagai murid sekolah, okay, yang bersesuaian. Okay. Begitu juga dengan seluar. Kalau perempuan tu, kalau baju kurungnya tidak muat, baju sekolah seragamnya tu, tidak ada masalah kalau pakai baju PJ. Okay. Kalau tidak ada juga, sempit juga baju PJ-nya tu,
pakailah baju kurung yang bersesuaian. Okey. Begitu juga dengan tudung. Okey. Kalau anak-anak yang bertudung, biarlah tudung tu tudung yang bersesuaian sebagai murid. Okey. Janganlah tudung tu nanti pusing sana belit sini. Okey. Sebab kita mengutamakan keselamatan anak-anak tuan-puan. Okey. Biar tudung yang nampak kemas lah. Okey, sebagai murid. Okey. Satu lagi saya pesan, kalau anak-anak lelaki, kalau seluar panjang tu cubalah elakkan daripada memakai seluar jeans lah. Kalau tidak ada seluar sekolah ataupun seluar lain, elakkanlah daripada memakai seluar jeans. Memang tidak sesuai lah. Sebab tu saya katakan tadi, pakai yang bersesuaian sebagai murid sekolah. Okey. Ini kalau tidak ada. Satu lagi bukan apa. Kadang-kadang anak kita ni, walaupun kita bagi tahu bajunya sempit ke seluarnya sempit, tetap juga berkeras mau pakai baju sekolah. Sebab bila pakai baju biasa mungkin dia akan rasa ganjil daripada rakan-rakannya. Yang tu pun kena pandailah pujuk tuan-tuan, puan-puan. Sebab yang penting kita cuba kembalikan anak-anak ni ke sekolah. Cuba kembalikan minatnya ke sekolah, datang ke sekolah. InsyaAllah banyak yang akan kita cover ataupun pembelajaran anak-anak tuan-puan, mana-mana yang tertinggal kita akan cuba coverkan balik. Sebab tu kita cuba tarik perhatian ataupun minat murid itu ke sekolah. Untuk ketidakhadiran, sekiranya ibu bapa penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Namun, ibu bapa penjaga perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod. Yang ni pun kena beri perhatian lah. Sebab apa yang berlaku sebelum ni, ramai yang mengatakan kebimbangan untuk menghantar anak ke sekolah. Yang tu sekolah memang faham lah. Cuma janganlah nanti bila kita katakan kebimbangan tu, dari buka sekolah ni 4 Oktober sehinggalah nanti hujung bulan Februari tahun depan pun dia tidak hadir. Atas alasan ketidakhadiran. Atas alasan kebimbangan itulah. Jadi mohonlah maklumkan nanti kalau tidak dapat hadir, tulislah surat, hantar kepada sekolah, berikan sebabnya lah kenapa tidak dapat hadir. Jadi supaya rekod ataupun supaya sekolah maklum ketidakhadiran anak-anak tuan puan ataupun di mana keberadaan anak tuan puan. Sebab yang ni kita perlu tahu juga lah, sebab kita tidak tahu. Macam sekarang ni dalam PDPR, sekolah pun tidak tahu mana-mana murid yang tidak respon, ibu bapa yang tidak respon PDPR. Jadi sekolah pun tidak tahu sama ada murid itu masih lagi berada di Labuan ataupun berada di luar Labuan. Jadi yang ni kena maklumkan. Next. Untuk masa hadir ke sekolah, untuk prasekolah, Isnin hingga Kamis 7.30 hingga 11.30. Jumaat 7.30 hingga 11.15 pagi. Untuk ini prasekolah, sebab prasekolah ni akan buka awal kan pada 4 Oktober ni. Untuk prasekolah, tolong jangan hantar sebelum jam 7 pagi. Sebab mereka akan masuk 7.30 pagi. Jadi hantarlah jam 7 ke atas. Sebab kalau awal daripada tu, kelas-kelas tu masih lagi dalam persediaan. Masih lagi dalam persediaan, jadi hantarlah anak selepas jam 7 pagi. 7.30 barulah mereka akan bermula. Dan waktu balik juga, anak-anak tuan-puan akan dilepaskan seorang-seorang kalau ada ibu bapanya datang. Jadi apa yang berlaku sebelum ni, ramai yang ibu bapa menunggu, kadang-kadang jam 11 sudah ada. Jadi kalau boleh yang digalakkan lah kan, 11.30 tu teruslah datang, ambil dan balik. Jadi tidak lama menunggu di dalam kawasan sekolah. Sebab prasekolah ni, ibu bapa akan menunggu di luar pagar prasekolah.
okey, di luar pagar prasekolah, bukannya menunggu di luar pagar utama tu. Okey, seperti murid tahun 1, tahun 2 dan 3, ibu bapa akan menunggu di luar pagar utama. Tapi prasekolah akan menunggu di luar pagar prasekolah. Okey, hanya ibu bapa prasekolah saja yang akan dibenarkan masuk pintu pagar utama sehinggalah pintu pagar prasekolah. Okey, sehingga sana saja. Okey. Jadi yang ni kena jelaslah. Begitu juga dengan tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang akan buka pada 18 Oktober nanti. Jadi kena itulah, kena tengok masanya bila waktu balik dan bila waktu datang. Dan balik pun mungkin kita akan suraikan secara berperingkat nanti bagi mengelakkan kesesakan. Tapi saya pasti mungkin kesesakan tu kurang sedikit sebab murid-murid sudah datang secara bergilir. Okay, next. Ini yang saya maklumkan tadi. Ada beza antara ibu bapa yang anaknya prasekolah dengan ibu bapa yang anaknya tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Okay. Apa-apa pun sila patuhi SOP semasa menunggu anak-anak, pakai pelitup muka. Okay, yang berganda amatlah digalakkan. Begitu juga penjarakan fizikal semasa menunggu sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, untuk prasekolah, ibu bapa wajib imbas suhu dan mai sejahtera sebelum masuk pintu utama. Okey, yang ni seperti biasalah. Okey. Selain daripada prasekolah, okey, tahun 1, tahun 2, tahun 3 tu, ibu bapa mesti menunggu di luar pintu pagar utama sekolah. Okey. Sebab sebelum-sebelum ni pun anak-anak tuan-puan akan menunggu di tepi pondok security tu, pondok guard. Jadi akan dibuat penambahbaikanlah di sana di tempat menunggu tu. Okay. Next. Okay, untuk keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah, okay, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Okay, penjarakan fizikal 1 meter. Mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang ni pun kena ibu bapa kena maklumkanlah, kena sentiasa ingatkan kepada anak-anak sebab di sekolah setiap kelas ada sinkinya dengan sabun. Jadi bolehlah latih anak-anak di rumah bagaimana mencuci tangan dengan betul. Okay, next. Okay, sanitasi tangan. Yang ni pun akan disanitasilah sebelum masuk ke kelas. Begitu juga saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Okay. Suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk. Okay. Tapi bagi anak-anak yang berjalan kaki mungkin suhunya akan lebih. Okay. Jadi yang ini kita akan dudukkan dulu, kita akan bagi rehat dulu dalam masa beberapa minit. Kemudian barulah akan diambil suhunya semula. Okay. Kalau masih lagi tinggi, okay, sehingga 3 kali kita ambil suhunya, barulah pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa untuk membawa balik anak tuan-puan. Okay. Sebab yang ni kita tidak maulah nanti waktu sudah kelas bermula pembelajaran, anak tuan-puan demam. Okay. Yang ni kita cuba elakkan. Jadi kita akan hubungilah sekiranya anak-anak tuan-puan bergejala ataupun suhu lebih daripada 37.5 darjah Celsius. Next. Okey, seperti yang sedia maklum, okey, ini hanya pengetahuanlah kepada untuk ibu bapa semua. Okey, 100% guru di SK Berbuluh telah lengkap divaksinasi. Bila saya katakan lengkap, maksudnya sudah 2 dos vaksin dan lebihlah daripada 14 hari. Okay. Begitu juga dengan staf. Okay. Kita ada 5 staf, anggota kumpulan pelaksana. Yang ni termasuk PPM yang berada di prasekolah. 100% sudah lengkap vaksinasi. Okay. Okay, next. Okay, begitu juga dengan perkhidmatan sokongan, okay. Perkhidmatan kantin ataupun pekerja kantin 100%. Perkhidmatan kawalan keselamatan, okay, sekarang ni mereka ada 4 orang, 2 siang, 2 malam. Jadi yang ni pun sama, 100% sudah lengkap vaksinasi.
dan perkhidmatan kebersihan. Kita ada 4 orang juga, 100% sudah lengkap vaksinasi. Okay. Jadi ini sebenarnya perlu diketahui lah daripada pada semua ibu bapa dalam kawasan premis sekolah. Okay. Okay, next dulu. Okay, ini yang saya katakan tu. Dalam kawasan sekolah, okay, semua pelawat yang datang memasuki premis sekolah perlu lengkap vaksinasi. Okay, maksudnya sini bila saya katakan lengkap, lengkap 2 dos lah dan lebih daripada 14 hari. Itu juga ibu bapa penjaga tidak dibenarkan masuk terus ke kelas anak-anak. Okay, sekiranya pihak sekolah menghubungi ibu bapa, okay, ada urusan yang penting ke apa untuk datang ke sekolah, okay, ataupun ibu bapa tertinggal lah, ataupun anak-anak tertinggal barang kah, mau menghantar kah, okay, kalau barang tertinggal boleh tinggalkan di pondok security dan maklumkan kepada guru kelas. Okay, nanti guru kelas akan ambil lah. Gitu juga dengan masuk ke kelas ni. Yang ni kita tidak benarkan lah kepada ibu bapa untuk masuk ke kelas anak-anak. Jika ada sebarang urusan, sila datang ke pejabat pentadbiran sekolah terlebih dahulu. Okay? Sebab apa-apa urusan semua melalui pejabat pentadbiran. Okay? Yang ni memang tidak dibenarkan. Okay? Walaupun anak tuan-puan berada di kelas tersebutlah. Okay? Yang ni amat ditekankan lah. Okay? Sebab kita menitik beratkan keselamatan anak-anak yang lain. Okay? Next. Okay, yang ini ujian kendiri. Okay, yang ni seperti yang saya maklumkan tadi, kalau ada murid okay, yang bergejala ataupun yang bergejala lah, yang ni akan dilaksanakan ujian kendiri ataupun saringan COVID-19. Okay, next. Okay, ini kalau keputusan positif yang dilaksanakan oleh sekolah, yang ni kena tahu ibu bapa, menempatkan murid di dalam bilik isolasi. Isolasi ini bilik kesihatan di sekolah. Kemudian maklumkan kepada Jabatan Kesihatan tindakan selanjutnya berdasarkan nasihat Jabatan Kesihatan. Gitu juga sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga. Okay, sekiranya saringan yang dilaksanakan tu adalah positif. Okay. Ibu bapa penjaga perlu menghantar anak yang positif ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Okay, maksudnya kita di sini akan dihantar ke Jabatan Kesihatan lah. Okay. Murid asrama, okay, yang ni tidak terlibat lah. Okay, murid yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas dari jangkitan COVID-19 boleh hadir ke sekolah. Okay, next. Okay, kalau keputusan negatif yang dilaksanakan ataupun yang saringan dibuat di sekolah tu, okay, so akan maklumkan kepada ibu bapa untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Okay, itu juga dengan kalau keputusan invalid nanti akan dimaklumkan. Sebab tu saya maklumkan awal-awal di sini, kalau anak tuan-puan demam ke apa, jangan hantar ke sekolah. Okay, cuba elakkanlah hantarkan ke sekolah. Cuba kita bukan apalah, kita cuma mengurangkan risiko daripada yang lain. Next. Okey, tanggungjawab murid hadir bergilir-gilir secara mingguan, kemudian mendapatkan bahan tugasan dan penjelasan yang ini akan dimaklumkan oleh Cikgu Syarul nanti, merancang masa pembelajaran. Okey, begitu juga menyelesaikan tugasan dan membuat persediaan. Okey, ini tanggungjawab murid. Okay, next. Okay, untuk ibu bapa, okay, memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan. Memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan guru. Okay, membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Berkomunikasi dengan guru. Okay, yang ni juga penting lah. Okay, maksudnya kalau ada yang kurang jelas, bolehlah tanyakan kepada guru-guru bagi membantu anak-anak yang terlibat dengan penggiliran secara PDPR. Okay, penyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi, memberi kerjasama dan berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak
sekolah. Okay, next. Okay, pengoperasian pembukaan sekolah. Yang ni lagi sekali lagi saya tekankan, jangan salah hantar anak ke sekolah nanti ya. Okay, untuk prasekolah, anak tuan-puan akan bersekolah pada 4 hari bulan 10. Semua untuk prasekolah tiada penggiliran, semua hadir. Okay. Untuk tahun 1, 2 dan 3, anak tuan-puan akan bersekolah pada 18 hari bulan 10. Okay. Yang ini akan hadir secara penggiliran. Okay. Mungkin ada anak tuan-puan akan berada di kumpulan A, mungkin akan ada berada di kumpulan B. Okay. Nanti akan diberikan dalam grup kelas masing-masing. Okay. Okay, next. Okay, so dari saya itu saja. Okay, untuk seterusnya berkenaan dengan PDPR, saya serahkan kepada ataupun pembelajaran yang melibatkan bersemuka dan PDPR, saya serahkan kepada Cikgu Syarul. Oke, terima kasih Guru Besar. Jelaskah suara saya? Jelas. Oke, terima kasih Guru Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sekali lagi Guru Besar, rekan-rekan penolong kanan Cikgu Nursidah, penolong kanan hal ehwal murid, dan Cikgu Zulkifli Pabin, penolong kanan kurikulum, seterusnya guru-guru dan ibu bapak prasekolah dan murid-murid tahap 1, tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Baik, saya akan bercakap tanpa slide sebab tidak banyak yang perlu disampaikan, cuma perkara ini sangat pentinglah untuk difahami oleh semua ibu bapak. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanya pada di akhir-akhir nantilah. Baik, seperti mana yang diterangkan oleh Guru Besar dalam slide-nya tadi itu, kumpulan murid ini akan diberi penggiliran, yaitu kumpulan E dan kumpulan B. Oke. Jadi untuk prasekolah yang ini tidak termasuklah, sebab kan prasekolah itu dia tidak ada penggiliran. Jadi ini khusus untuk murid tahap 1, tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Manakala prasekolah dia hadir sepenuhnya ke sekolah tanpa penggiliran. Baik, jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan sudah melihat senarai kumpulan E dan kumpulan B, anak-anak tuan-puan berada di mana? Di kumpulan E ataupun kumpulan B. Jadi dia akan ada dua kumpulan. Satu, kumpulan yang akan datang ke sekolah, yang saya sebut sebagai murid yang datang ke sekolah belajar seperti biasa secara bersemuka. Dan satu lagi kumpulan yang belajar dari rumah lah, yaitu PDPR. Baik, untuk kumpulan yang murid yang bersemuka nih, belajar di sekolah nih, dia akan datang ke sekolah seperti biasa. Oke, murid datang ke sekolah, belajar dalam kelas dengan bimbingan dan kawalan guru, dan dia akan belajar mengikut jadwal waktu. Oke, mengikut jadwal waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah, seperti jadwal PDP sebelum ini lah, yang bukan PDPR lah, bukan jadwal PDPR, jadwal waktu secara bersemuka. Oke, dalam satu hari itu ada subjek-subjek tertentu, jadi murid-murid yang ikut belajar dalam kelas seperti dalam jadwal itulah. Oke, jadi pada sesi pembelajaran secara bersemuka nih, pentaksiran bilik darjah akan dibuat. Oke, pentaksiran bilik darjah akan dibuat. Kalau sekarang ini PDPR, pentaksiran bilik darjah boleh dibuat daripada rumah kan. Oke, tapi apabila PDP secara bersemuka sudah dimulai dilaksanakan, jadi pentaksiran bilik darjah akan dibuat di dalam bilik darjah. Oke. Untuk pengetahuan ibu bapak, hanya murid yang hadir ke sekolah saja yang akan dinilai, yang akan ditaksir. Manakala murid yang tidak hadir ke sekolah, maksudnya gilirannya pada minggu itu sepatutnya hadir ke sekolah. Murid itu hadir ke sekolah pada minggu itu, sebab dia dalam kumpulan yang hadir ke sekolah. Tetapi murid itu tidak hadir. Jadi apabila murid tidak hadir, pentaksiran tidak dapat dibuat untuk murid tersebut. Oke. Jadi ini kena ambil perhatian lah,
Sebab bila mana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak hadir sekolah dalam masa PDP bersemuka, pentaksiran bilik darjah tidak dapat dibuat. Jadi anak-anak tuan dan puan-puan tidak dapat dinilai. Oke. Yang keduanya kumpulan yang PDPR. Oke, kumpulan PDPR nih dia ada perbezaan nih PDPR yang sekarang nih dengan PDPR yang bermula pada 18 hari bulan kalau untuk tahap 1 nih. Dia ada perbezaan sedikit nih. Perbezaan saat kumpulan ini yang PDPR pada 18 hari bulan nih tidak perlu hadir ke sekolah. Sama macam sekarang lah. Tidak perlu hadir ke sekolah pada minggu giliran mereka PDPR. Tidak hadir ke sekolah. Kumpulan ini belajar secara PDPR dari rumah, tetapi sekolah tidak akan memberi jadwal PDPR di rumah. Tidak ada jadwal. Yang ada jadwal cuma murid yang belajar secara bersemuka. Kalau PDPR yang sekarang nih ada jadwal kan, tetapi PDPR selepas 18 hari bulan nih tidak ada jadwal. Maknanya sepanjang minggu PDPR, sepanjang minggu yang giliran murid PDPR tuh, murid boleh menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru sepanjang minggu itu, daripada hari Senin sampai ujung minggu. Yang pentingnya pada minggu berikutnya, apabila kumpulan ini dipanggil untuk tiba gilirannya untuk PDP bersemuka, tugasan yang diberi oleh guru itu sudah siap. Jadi sekolah tidak mengeluarkan jadwal, tiada ketetapan jadwal bila masa murid ini menyiapkan tugasan di rumah. Yang penting kerjanya siap, dan pada masa itu juga, pada minggu itu juga, guru-guru bila masa murid ini. Ya, kita teruskan soalan. Memang ketetapan Kementerian Pendidikan tidak akan memberi jadwal semasa PDPR. Jadi di rumah pandai-pandailah ibu bapak untuk mengatur jadwal anak-anak untuk menyiapkan kerja sama ada waktu siang kah, waktu malam kah. Sebab kalau kami tetapkan jadwal, di sekolah pun guru ada jadwal, di rumah pun PDPR guru ada jadwal. Jadi kami tidak dapat memberi masa yang secukupnya untuk membimbing murid yang ada di rumah. Tumpuan guru ialah murid yang berada di sekolah. Walau macam mana pun, dalam masa PDPR ini, guru masih lagi menghubungi murid sama ada tugasan yang diberi itu disiapkan ataupun tidak. Jadi mohonlah kepada ibu bapak jangan tukar-tukar nomor telepon, sebab pada bila-bila masa guru-guru subjek ini akan menghubungi. Pada bila-bila masa guru-guru ini akan menghubungi murid sama ada tugasan yang diberi itu siap ataupun tidak. Baik, dan perbezaannya juga pada masa ini PDPR yang berjalan di rumah dinilai PBD-nya. Tetapi apabila PDPR bermula 18 hari bulan, PDPR-nya tidak lagi dinilai dari rumah. Bila murid itu ke sekolah secara bersemuka baru akan dinilai. Jadi saya harap ibu bapak pahamlah tentang perbezaan PDPR yang sekarang dan PDPR yang bermula pada 18 hari bulan. Dan diingatkan juga selagi belum bermula sesi persekolahan yang bermula 18 hari bulan ini, PDPR yang berjalan pada ketika ini adalah masih berjalan. Apabila sudah bermula PDP dan PDPR pada 18 hari bulan ini, barulah akan berubah. Selagi belum 18 hari bulan, PDPR yang sekarang ini masih lagi berjalan mengikut jadwal waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan bagaimana sekolah menyampaikan tugasan PDPR ini kepada murid.
Baik, yang ini pun kena ambil perhatian. Kena ambil perhatian yang ini pada minggu terakhir sebelum 18 hari bulan Oktober ini, kumpulan yang PDPR yaitu kumpulan B akan dibekalkan dengan tugasan. Oke, kumpulan B saja akan dibekalkan dengan tugasan. Kumpulan yang PDPR tadi itu saja yang akan dibekalkan dengan tugasan. Oke, tugasan ini mungkin dalam bentuk modul ataupun disampaikan oleh guru-guru kelas melalui grup WhatsApp kelas masing-masing dan sebagainya lah. Itu terpulang kepada guru dan ketetapan sekolah. Oke, yang penting kalau sekiranya sekolah menyediakan modul pada hujung minggu sebelum 18 hari bulan Oktober itu, ibu bapak akan dimaklumkan untuk mengambil modul di sekolah lah untuk diserahkan kepada murid-murid yang dalam giliran PDPR tadi. Tapi ibu bapak jangan bimbang sebab isi kandungan PDP yang dibuat semasa PDPR itu, isi kandungan pelajaran yang dibuat oleh murid semasa PDPR itu adalah sama seperti kandungan yang akan dipelajari oleh murid yang berada di dalam kelas secara bersemuka. Cuma kaidah pengajaran dan pembelajarannya berbeza. Kalau di sekolah, kalau yang PDP secara bersemuka, dia diterangkan oleh guru dan secara bersemuka lah seperti biasa. Kalau yang di rumah dia PDPR, dia kena adalah dia punya arahan-arahan tertentu yang akan diberi oleh guru macam mana cara murid untuk belajar di rumah. Walau macam mana pun apabila dia murid itu sudah sampai gilirannya untuk PDP di sekolah, benda itu akan diulang balik. Oke, cuma untuk di rumah itu dia cuma buat persediaan. Mungkin kalau sebagai contoh lah dalam tajuk pendidikan seni, contohnya lah, mungkin guru akan memberi arahan kepada murid untuk mencari bahan, oke, dan banyak caranya lah mencari bahan dan mungkin mencari maklumat macam mana untuk menyelesaikan tugasan pendidikan seni itu, supaya apabila ia bersemuka di kelas, dia tidak ini lagi lah, dia sudah ada idea untuk menjalankan aktiviti pembelajaran di dalam bilik kerja. Itu bezanya PDPR dengan PDP yang di sekolah, dan begitu juga subjek-subjek lain. Mungkin bahasa Melayu, dia ada mungkin diberi tugasan untuk waktu itu dia mencari bahan untuk untuk apabila dia masuk ke sekolah kelas bersemuka, dia tidak lagi tercari-cari bahan, di rumah sudah disediakan. Sudah bersedia dari rumah dan tinggal belajar di sekolah untuk memudahkan guru dan supaya murid itu cepat paham. Apabila dia tidak paham, dia boleh bertanya dalam bilik kerja. Sekurang-kurangnya di rumah dia sudah ada buat persediaan. Oke, sebab itulah ia dipantau. Oke, itu untuk murid yang PDPR pada minggu yang pertama. Oke, tugasan akan diberi dalam bentuk modul ataupun disampaikan dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Oke, dan kalau dalam bentuk modul, ibu bapak akan dimaklumkan untuk mengambil modul itu di sekolah. Oke, sekali lagi PDPR itu akan dipantau oleh guru-guru pada masa-masa tertentu. Oke, dan mohon ibu bapak tidak menukar-nukar nomor telepon lah untuk memudahkan guru membuat pemantauan. Baik, jadi untuk kumpulan yang pada minggu itu PDPR bersemuka, pada hujung minggu itu, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dan Jumat, sepanjang minggu itu, tugasan untuk murid ini apabila sudah gilirannya PDPR, apabila giliran kumpulan E ini PDPR, pada minggu waktu murid ini PDP di bilik kerja, tugasan akan diberi untuk disiapkan semasa gilirannya PDPR. Dalam minggu itulah, contohnya pada hujung minggu, pada hari Jumat, ada guru-guru yang akan memberi tugasan PDPR yang akan dibuat oleh kumpulan ini apabila dia PDPR di rumah. Tapi bukan hari Jumat saja lah, mungkin dalam sepanjang minggu itu dari hari Senin sampai hari Jumat adalah tugasan-tugasan yang akan diminta oleh guru untuk disiapkan semasa giliran mereka PDPR. Dan begitulah seterusnya, sebab dia akan berganti kumpulan E dan kumpulan B.
Jadi sebagai kesimpulannya lah, sebab ini saja yang perlu untuk saya terangkan, tapi kalau ada pertanyaan boleh ditanya nanti. Kumpulan E dan kumpulan B ini akan berganti selang seminggu, PDP bersemuka dan PDPR. Maksudnya dalam 2 minggu itu murid yang PDPR dan PDP itu akan belajar tajuk yang sama. Oke, 2 minggu akan belajar tajuk yang sama ada yang di rumah belajar tajuk yang sama dengan murid yang berada dalam kelas bersemuka pun belajar tajuk yang sama. Jadi apabila 2 minggu berikutnya baru ditukar tajuknya lah, supaya dua-dua kumpulan ini dapat maklumat yang sama tentang pembelajaran di rumah dan pengajaran di kelas dan pembelajaran melalui PDPR. Oke, jadi setakat ini saja untuk sedikit makluman tentang PDP dan PDPR. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya, nanti akan dijawab. Saya kembalikan dulu kepada guru besar lah. Okey, terima kasih Cikgu Syahrul. Sekali lagi saya minta maaf kepada semua ibu bapa. Mungkin masa kita terlajak sedikit, bukan terlajak sedikit lah, terlajak banyak. Tapi perkara ini sangat penting untuk disampaikan supaya ibu bapa semua tahu pelaksanaan apabila sekolah beroperasi nanti. Okey, bagaimana pelaksanaan yang bersemuka, bagaimana pelaksanaan yang PDPR. Okey, siapa yang akan berada di kumpulan A, siapa yang akan berada di kumpulan B. Okey, jadi mungkin kita akan mengambil masa lama sedikit lah, mungkin dalam 15 ke 20 minit macam itulah. Okey, yang seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Nosida PKM, akan bentangkan sedikit berkenaan dengan penggiliran itulah yang melibatkan kumpulan-kumpulan murid. Jadi dengan itu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Guru Besar, Barisan Guru Penolong Kanan, Cikgu Syahrul Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Zulkifli Penolong Kanan Co-Curriculum, kepada semua rakan-rakan guru dan juga kepada ibu bapa yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, saya nak share. Boleh share? Mana? Dia tidak boleh share ni. Macam mana? Cikgu Farhan boleh saya share ke ni? Sekejap ah. Boleh. Oh, dia tidak ada plan. You not allowed to share. Okay, sudah. Saya sudah on. Okay. Sekejap ya. Belum ada lagi. Okey, boleh nampak kan? Baiklah, saya akan menyentuh sedikit tentang kehadiran murid. Jadi yang lain tadi semua telah disampaikan dengan lengkap oleh guru besar. Jadi berkenaan dengan kehadiran murid, bagaimanakah kami akan mengelaskan murid ini kepada kumpulan A dan kumpulan B seperti yang dinyatakan tadi. Okay. Jadi mengikut seperti yang diarahkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, kehadiran murid ke sekolah mestilah 50%, artinya separuh lah daripada bilangan murid tu. Sekiranya murid tu bilangan di dalam kelas 30, artinya 15 orang lah yang akan hadir pada minggu tersebut, manakala 15 orang lagi belajar daripada rumah seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Syarul tadi. Okey. Baiklah, ini contohnya lah 36 orang, 18 orang, 18 orang kumpulan A, 18 orang lagi kumpulan B. Okey, jadi kita lihat di sini sedikit. Okey, jadi bermula minggu depan 4 hari bulan 10 sehinggalah cuti akhir tahun iaitu pada 10 hari bulan 12. Jadi kita lihat di situ ada 10 minggu saja sebenarnya persekolahan. Tidak lama ya tuan-puan. Okey, jadi untuk prasekolah tidak ada masalah. Mereka akan hadir bermula hari Isnin depan sampailah cuti akhir tahun iaitu pada 10 hari bulan 12. Kecuali hari 6 hari Minggu lah. Okey, jadi tidak ada masalah penggiliran, tidak ada masalah dibahagi dua. Okey, memang hadir semua. Tetapi untuk tahun 1, okey, jadi malam ini kita lebih fokus kepada tahun 1, tahun 1, 2 dan 3. Manakala tahun 4, 5 dan 6 malam esok. Okey, untuk tahun 1, 2 dan 3 kita boleh lihat di sini mereka akan mula hadir ke sekolah pada 18 hari bulan 10, iaitu 2 minggu akan datang. Bukannya minggu depan ya, 2 minggu akan datang. Baru tahun 1, 2 dan 3 mula bersekolah. Okey. Jadi di sini saya bagi label dengan mudahlah ibu bapa faham. Okey. Kumpulan A, kumpulan B, A, B, A, B, A, B. Okey. Kenapa saya buat macam tu? Kumpulan A tu kita tanda merah. Okey. Jadi kami hari itu berbincang macam mana kita nak mengelaskan murid ini supaya mereka tidak tersalah datang minggu. Jadi kami telah berbincang kumpulan A, murid yang namanya kumpulan A kami akan bagi mereka kad QR code berwarna merah. Manakala murid yang berada di kumpulan B akan diberi kad QR code yang berwarna hijau. Okey. Jadi dapat dilihat di sinilah, senanglah. Jadi kalau kumpulan A itu datang 18 hari bulan 10, kumpulan A saja datang. Walaupun 18 hari bulan 10 tu tahap 1 mula sekolah kan, tapi kumpulan A saja yang datang. Okay, minggu depannya 25 hari bulan 10 baru kumpulan B datang ke sekolah. Jadi kumpulan A di rumah lah. Di rumah lah tu adalah tu tugasan PDPR-nya. Okay, dan minggu depannya lagi 1 hari bulan 11 balik lagi kumpulan A datang ke sekolah. Yang kumpulan B tadi PDPR di rumah. Begitulah berselang-seling. Seperti yang telah diterangkan oleh Cikgu Syarul tadi. Jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya kumpulan A, siapa anak tuan-puan yang di kumpulan A, dia ada 4 kali saja datang ke sekolah. Sampailah cuti akhir tahun nanti. Dan begitu juga anak tuan-puan yang kumpulan B, 4 kali saja datang ke sekolah. Jadi sama-samalah hadir. Kan? Okey. Terusnya, okey, ini adalah contoh murid tahun 1 dan hingga 6 akan dipecah pada 2 kumpulan. Prasekolah tidak ada masalah, dia memang terus tidak dipecah. Tapi tahun 1 hingga 6 kena dipecah mengikut arahan lah. Okey. Jadi contohnya kelas 1 Diamond lah. Kumpulan A yang kita tandakan kad QR code merah tadi. Jadi saja saya buat warna merah ni supaya kita faham kumpulan A tu kad dia warna merah. Contohnya inilah nama muridnya Ashraf, Aiman, Hakim, Farhana, Putri, Zunurain. Kumpulan B pula yang hijau Amirul, Deni, Qayyum, Syazila, Humaira, Yohana. Jadi nanti kami akan beritahu. Senang. Okey. Kalau minggu ni kumpulan A yang akan datang, nanti akan ada guru kelas yang ingatkanlah. Okey. Jadi untuk memudahkan ibu bapa, ini cadangan daripada rakan sesama pentadbir lah juga. Okey. Mungkin tuan-puan ingat lagi tak yang kad anak-anak tuan-puan ni? Benda ni ada bergantung di beg
beg sekolah anak tuan-puan. Nanti boleh tengok-tengoklah. 2 minggu lagi nak sekolah kan. Okey. Jadi kita boleh tengok di situ, okey. Ada yang plastik yang diberi oleh guru-guru dulu yang digantung di luar beg, okey. Jadi nanti kami pihak sekolah telah menyediakan sebenarnya kad yang baru, okey. Kad yang baru iaitu siapa yang anaknya kumpulan A, dia akan diberi kad berwarna merah. Ini contohnya macam inilah. Siapa yang anaknya kumpulan B, dia akan diberi warna hijau. Jadi senang, ibu bapa pun senang. Okey. Kalau guru-guru mengingatkan, guru kelas ingatkan, okey, minggu ni kumpulan merah datang, jadi boleh tengoklah kad anak-anak. Okay, kita pun tidak bingung lah kan. Baiklah. Jadi saya nak mengingatkan kepada murid-murid yang hilang kadnya ni, okay, sebab nanti kami akan bagi sekeping dengan plastik saja, okay, tapi takutlah nanti hujan boleh basah kan. Dimintalah tuan-puan untuk membelilah kad nama ini. Kalau yang hilang lah, belilah murah saja. Ada yang RM1, ada yang 90 sen di kedai-kedai buku lah. Okay. Nanti bolehlah apabila mengambil nanti kad ini di pondok jaga, okay, dah dapat, masukkanlah di dalam kad plastik yang diberi itu. Kemudian gantunglah di beg anak tuan-puan. Jadi senang. Tuan-puan pun senang, kami pun senang. Kalau tidak, kami tidak tahu kumpulan A itu, ialah kami pun mana kenal murid semua kan. Sudah dipecah kepada 2, tapi ada juga yang tersalah datang. Jadi dengan adanya warna ini, senang kami mengenal pasti. Yang tersalah datang tu nanti boleh kami telefon ibu ayah untuk diambil. Okay? Jadi ini pentingnya tuan-puan. Sekiranya anak tuan-puan tersalah hadir, misalnya yang hadir tu kumpulan A, kumpulan merah, tapi yang hijau tu ada 1, 2 hadir, kami terpaksa menghubungi tuan-puan untuk mengambil anak. Dan kami akan tempatkan anak tuan-puan di tempat menunggu bas yang di dalam kawasan sekolah itulah, yang di belakang kantin tu. Sebab ini kami memang kena mengikut arahan. Kalau 50, separuh tu yang datang, separuh saja, tidak dibenarkan tambahan daripada yang lain. Mesti ikut senarai namanya tu. Okey. Jadi nanti untuk senarai nama itu, yang senarai nama ini, okay, kami akan beri kepada guru kelas lah. InsyaAllah minggu depan guru kelas akan post dalam WhatsApp group. Okay. Jadi diharap ibu bapa bolehlah bersedia untuk kenderaan anak-anak. Okay. Haraplah tidak ada pertukaran sebab masa kami membuat ini, memang kami kena kaitkan dengan adik-beradik. Kalau dia tahun 1, kami kena cari yang ada tak adik-beradiknya tahun 4, 5, 6. Ada tak adik-beradiknya tahun 2. Jadi rumit tuan-puan. Okay? Kalau diubah saja, seorang mungkin melibatkan yang lain pun, yang di atas-atas, yang di kelas-kelas lain pun berubah. Jadi susah lagi nak rombak. Diharap tuan-puan boleh terimalah. Kalau anak tuan-puan datang kumpulan A, kumpulan A lah, B lah. Okay? Nanti akan dibahagi. Minggu depan lah insyaAllah guru kelas akan bagi di WhatsApp group. Baiklah, untuk kad ini, okay, kad QR code ni, bilakah agaknya kami akan menyerahkan? Okay, jadi tarikh penyerahan kad QR code ini, tahun 1 ialah pada 13 Oktober hari Rabu, tahun 2 14 Oktober hari Khamis, tahun 3 15 Oktober hari Jumaat. Jadi kami akan cuba letak di pondok jaga tu, okay? Dan ada masa tahun 1 tu pun terbagi kepada 3. Nanti guru kelas akan beritahu. Kita tidak boleh serbu semualah. Tahun 1 pun mau 100 lebih orang sudah. Okay? Kalau semua serbu pada jam yang sama, nanti takut dikenal ada polis pula kan? Ada apa tu? Tidak mematuhi SOP pula. Nanti kami akan beritahu 1D itu jam berapa, 1C jam berapa, macam biasalah. Macam masa kita ambil tu.
bantuan tu. Okey. Jadi harap tuan pun nanti maklum dengan tarikh ini nanti akan dikongsi oleh guru kelas, mereka akan diingatkan lah bila ambil kad itu. Jadi sebagai tugas tuan puan mohon kenal pastilah kad itu masih ada atau tidak di beg anak-anak bergantung. Kalau tiada artinya hilang lah itu. Jadi kalau hilang mohonlah beli kad baru. Okey, lapis dia tu yang di luar tu. Jadi masukkanlah kad QR code yang warna hijau ataupun merah tadi. Okey. Jadi ini untuk susun atur kelas, okey, dengan penggiliran kami juga akan cuba membuat, okey. Siapa yang berwarna merah ni beginilah, okey, keadaannya dia akan berselang, okey, duduk dan akan lebih kuranglah bilangan murid tu. Okey. Kalau 30, 15 orang sajalah tapi masih duduk berjarak jauh-jauh macam ni. Okey. Kami akan menandakan mereka punya meja lah. Okey. Okey, ada yang ibu bapa respon tadi, alhamdulillah kad QR code masih ada. Okey, nanti tinggal tukar sajalah kan kandungan di dalamnya. Okey. Okey, ini sudah disentuh tadi tentang ketidakhadiran murid ni. Ibu bapa memang pertama, sekiranya anak bergejala memang kami mohon sangat janganlah dihantar ke sekolah. Okay, walaupun mungkin kita agak dia selisma biasa saja ini, batuk biasa saja. Janganlah disuruh sekolah dulu, biarlah dia sembuh, diberi makan ubat dulu. Okay, kerana takut-takut akan menyebabkan keraguan lah kan. Nanti datang sekolah, terpaksalah kami guru-guru buat tes COVID pula. Okay. Jadi tuan-puan tahulah kalau tes COVID ni banyak prosedurnya. Ni guru-guru ni dia kena macam jadi nurse lah. Kena pakai PPE, kena pakai mask facial, kena pakai sarung tangan dan sebagainya. Itu semua memang di guru-guru ada diberi latihan nanti bagaimana cara tes COVID ni. Jadi harap-harap janganlah datang kalau yang bergejala tu. Okay. Tapi sekiranya tidak datang, maklumkan ya. Tolong maklumkan secara bersuratlah kepada pihak sekolah untuk rekod. Ya, jangan nanti betul kata guru besar sampai bulan 2 pun tidak tahu. Tidak ada kabar berita di manakah dia hidup ke tidak lagi. Okay. Baiklah. Baiklah. Jadi untuk masa hadir, rehat dan pulang seperti yang guru besar nyatakan tadi, macam biasalah seperti sebelum ini berbaris masuk kawasan sekolah, diambil suhu dan scan kehadiran. Kemudian waktu rehat tu makan di dalam kelas, boleh juga membeli di kantin tetapi tetap makan di dalam kelas. RNT dan juga bantuan susu akan diteruskan. Okay. Kemudian waktu pulang berbaris menuju tempat menunggu kenderaan lah. Duduk dengan berjarak, memakai mask. Okay. Ini pun ada guru yang akan mengawal. Okay. Sampailah ibu bapa datang mengambil. Jadi diharap ibu bapa ambillah anak mengikut masa yang ditetapkan. Okey, jadi langkah seterusnya ialah langkah bagi menangani kes positif COVID-19 di kalangan murid. Pertama, sekolah telah diberi kit tes COVID-19 oleh Jabatan Pendidikan Labuan. Tadi ada 60 set. Okey. Jadi 60 set itu akan digunakan kepada murid-murid yang bergejala. Jadi harap-harap yang bergejala tolonglah jangan datang ke sekolah lah kan. Okey. Kedua, tidak menghantar anak yang bergejala ke sekolah demam batuk sesemalah. Okay, kalau dia mengadu mak pening, mungkin kita akan percaya jugalah dalam keadaan sekarang ni kan. Okay, tapi kalau selalu dia beralasan pening-pening, hari-hari kena cek lah. Mungkin dia ada masalah lain. Okay. Ketiga, murid yang bergejala ditempatkan di bilik kesihatan. Seperti yang guru besar katakan tadi, akan diambil ujian sama ada murid positif atau tidak. Sekiranya positif, pihak sekolah mesti beritahu Jabatan Kesihatan dan ibu bapa. Jadi nanti ibu bapa yang akan membawa murid ini ke Jabatan Kesihatan, okay? Ataupun ke hospital lah, seperti yang diarahkan oleh JKN ni. Sekiranya negatif, murid akan diambil oleh ibu bapa lah. Okey, yang penting di sini ialah pesan anak-anak agar patuhi SOP, sentiasa pakai mask, jangan sentuh kawan, dekat dengan kawan. Okey, ini kena kita ingatkanlah. Okey, pegang-pegang kawan, okey.
Kemudian pastikanlah peralatan tulis dan buku-buku mereka mencukupi agar tidak meminjam dari kawan yang lain. Ketiga, seterusnya bekalkanlah anak makanan, minuman, sekiranya tuan-puan ingin membekalkan, dan pesan agar tidak berkongsi dengan kawan lain. Ada juga nih murid yang pemurah sangat, dia bagi kawan dia makan. Okay, sebenarnya bukan sekarang ni kita soal pemurah atau tidak, tapi soal menjaga keselamatan dan kesihatan. Kita tidak tahu, walaupun mungkin murid yang diberi makan sama-sama anak kita itu saudara ataupun jiran, tapi tidak tahu tahap kesehatannya kan. Jadi pesanlah. Kemudian bekalkanlah anak mas yang lebih. Kadang-kadang ada yang putus dan boleh juga bekalkan sanitizer. Okay? Tapi di sekolah insya-Allah kami juga akan memang sentiasa ada mask nih. Kalau putus memang kami bagi, dan di luar sekolah pun memang ada sinki dan juga sabun. Jadi memang kami sentiasa menggalakkan anak-anak ini mencuci tangan. Jadi itu saja daripada saya. Jika ada persoalan nanti kita akan berbincang di penghujung masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Nursidah, penolong kanan Haliwal Murid. Okay. Saya rasa untuk prasekolah tahun 1, 2 dan 3 tidak terlibat dengan aktiviti co-curriculum. Jadi insyaAllah esok mungkin akan disentuh sedikitlah oleh Cikgu Zulkifli berkenaan dengan pelaksanaan co-curriculum untuk tahun 4, 5 dan 6. Okay. Jadi sekali lagi ingin saya ingatkan kepada semua ibu bapa agar maklum tarikh bila sekolah mula dibuka dan siapa yang akan terlibat penggiliran dan siapa yang tidak terlibat penggiliran. Okay. Anak-anak prasekolah tidak terlibat penggiliran hadir bermula pada 4 hari bulan 10. Manakala tahun 1, 2, 3 akan hadir pada 18 hari bulan 10 secara penggiliran. Okay. Ingin sekali lagi saya tekankan, kita menempatkan anak-anak tuan-puan kumpulan A dan kumpulan B bukannya berdasarkan dari segi pencapaian akademik anak-anak tuan-puan. Okay. Kita lebih mempertimbangkan seperti yang dimaklumkan oleh PKM tadi, mempertimbangkan adik-beradiknya, okay, supaya nanti bila ia hadir akan sama-sama hadir, okay, pada minggu bersemuka tu. Okay. Begitu juga kalau PDPR, adik-beradik itu akan sama-sama PDPR di rumah. Jadi tidak adalah masalah untuk ibu bapa menghantar yang perbezaan anak-anak tu seorang bersemuka, seorang PDPR. Okay. Jadi itu yang kita pertimbangkan. Banyak juga yang kita pertimbangkan lah. Okay. Jadi bila nanti senarai nama diberikan, jadi mohonlah, okay, dapat diikutilah berdasarkan kumpulan-kumpulan tu. Dan insyaAllah saya rasa itu saja. Okay, kita buka kepada soalan kepada ibu bapa. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanyakan sekarang. Kalau yang belum isi kehadiran, link kehadiran ada di dalam ruangan chatting. Jadi boleh isilah kehadiran di dalam tu. Okay, sekali lagi saya maklumkan untuk pemegang kad QR tu, okay, kad holder tu, okay, yang mula-mula hari itu diedarkan adalah sumbangan daripada PIBG. Okay. Jadi pihak sekolah amat berterima kasihlah kepada PIBG. Itu pun dari tuan-tuan puan-puan. Maksudnya akan kembali kepada anak tuan-tuan puan-puan jugalah. Okay. Jadi saya haraplah benda tu masih lagi ada. Okay. Dan nanti akan diganti dengan, maksud saya bukannya pemegang kad tu. Okay. Kad QR tu yang di dalam tu. Okay. Itu yang akan diganti, akan diberikan baru kepada anak tuan-puan. Dan insyaAllah berdasarkan tarikh-tarikh yang dibentangkan, yang diberikan oleh Cikgu Nursidah tadi, okay, hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumaat, pengambilan QR code tu, kita juga akan sekalikan dengan edaran modul PDPR bagi kumpulan yang terlibat PDPR, sebab kumpulan yang start PDPR tu adalah pada
18 hari bulan. Okay, separuh akan PDPR, separuh lagi akan hadir ke sekolah. So, yang akan PDPR di rumah, kita akan berikan modulnya tu. Okay, pada hari-hari itulah yang telah ditetapkan tadi tu. Okay, Ada tangan GB? ya. Ada yang angkat tangan. Oh ya, Encik Nazrin. Kalau ada apa-apa, bolehlah soalkan ataupun tanyakan dalam perbincangan kita ni. Manakala jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau prasekolah tu dia boleh drive thru ke? Macam ni Puan. Okey, untuk drive-thru tu kita tidak dapat benarkan sebab bila sekolah sudah beroperasi, kenderaan daripada guru-guru memang akan penuh di dalam kawasan sekolah dan kita takut nanti bila ada kita cuba mengelakkan sebenarnya kebarangkalian ataupun kemungkinan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, takut nanti tiba-tiba ada murid yang melintas ke apa. Jadi itu kita cuba elakkan dan setakat ni memang kita tidak benarkan untuk drive-thru lah untuk menghantar, masih lagi di luar. Okay. Cuma untuk ibu bapa prasekolah dibenarkan masuk berjalan lah, okay, sehingga ke pintu prasekolah macam yang sebelum-sebelum ni lah. Okay. Cuma untuk mengelakkan daripada menunggu agak lama di dalam kawasan sekolah, mungkin panas ke berdiri ke, jadi saya cadangkan datanglah ikut masa baliknya itulah. Jadi tuan-tuan, puan-puan datang, terus ambil, boleh terus balik. Jadi tidak lamalah menunggu di sekolah. Jadi yang tu memang pihak sekolah tidak dapatlah untuk membenarkan drive-thru tu sebab nanti akan berlaku jam. Contohnya macam ni kalau ada ibu bapa yang datang awal lah, contohnya sebelum 11.30, okay, memang ibu bapa akan menunggu di dalam tu. Jadi akan berlaku kesesakan. Jadi sebab itulah pihak sekolah tidak memberi kebenaran untuk drive-thru untuk mengambil ataupun menghantar anak di dalam kawasan sekolah. Okay. Ada soalan ada ni lagi? GB. Ni ada soalan, adakah anak-anak prasekolah ini perlu membawa bekal makanan sendiri? Okey, seperti juga sebelum ni, untuk makanan memang prasekolah disediakan. Okey. Begitu juga dengan peralatan. Peralatan memang tidak perlu bawalah. Maksudnya anak-anak datang macam yang sebelum ni lah, tidak perlu bawa apa-apa. Okey. Ada tambahan kah Cikgu Safarina berkenan tu? Ya, minuman pun, makanan, minuman, alat tulis semua tidak dibenarkan bawa setakat ni lah mengikut SOP yang ditetapkan kan. Jadi semuanya hanya murid bawa dirinya saja. Okey, terima kasih. So, jadi jelas untuk murid-murid prasekolah, beg sekolah pun tidak perlu bawa sebab bahan pembelajaran memang ada disediakan di sekolah, begitu juga dengan makan dan minum. Okay. Jadi anak tuan puan-puan datang just bawa diri sajalah. Okay. Tapi bila hujan mungkin boleh. Okay. Kalau hujan memang dibenarkan macam sebelum ni. Okay. Kalau hujan memang dibenarkan, tidak ada masalah. Okay. Sebab bila hujan mana ada orang tunggu lama-lama kan. Okay. Okay. Kalau ada apa-apa lagi soalan, kalau malu-malu mau bercakap boleh tuliskan di ruangan chatting tu. Okay, sebab saya harap benda ni jelaslah sebelum sekolah dibuka. Hello cikgu. Ya. Budak sekolah tahun 1 ni bawa bekal kah sendiri ataupun ada kantin buka? Okey, untuk tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang ni tidak ada masalah sebab kantin memang akan dibuka. Okey, memang kantin akan dibuka dan digalakkanlah juga untuk anak-anak membawa bekal sendiri sebab nanti murid ataupun anak-anak akan makan di dalam kelas. Okey, kalau bawa bekal tidak ada masalah. Kalau tidak bawa bekal untuk membeli di kantin pun tidak ada masalah. Okey, seperti macam yang sebelum ni juga. Okey, jelas ah? Boleh tanya? Ya. Kalau macam anak tu mau kena swab test kan, akan dimaklumkan dahulu kepada ibu bapa kah yang anak tu akan di swab test atau macam mana? Atau apa-apa pun akan dimaklumkanlah. Okey. Terima kasih. Ya. Okey, kalau ada apa-apa lagi, tuan-tuan, puan-puan yang mana kurang jelas,
Okey, begitu juga saya mohon kepada tuan-tuan puan-puan yang ada jirannya ada anaknya bersekolah di SK Berbuloh, sama ada prasekolah ataupun tahun yang lain, mohonlah maklumkan bila buka sekolah, okey, apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Okey. Manalah tahu jiran-jiran tidak ada bersama-sama kita pada malam ni untuk yang prasekolah tahun 1 2 3 ni. Jadi mohonlah maklumkan supaya tidak ada yang ketinggalan lah maklumat. Okey. Cikgu yang besok Google Meet 4, 5 dan 6 kan? Ya, esok kalau ada anak tuan puan yang berada di tahun 4 dan tahun 4, 5 dan 6, saya mohon juga hadirlah sebab mungkin ada pertambahan dari segi co-curriculum. Okay. Ya. Habis saya ada satu orang tahun 6. Okay. Hadir silakan. Ya cikgu, terima kasih cikgu. Okay, pertanyaan, kalau anak tu terbiasa seperti sesemak, tak tersemak macam mana tu? Okey, ni mungkin anak dia ada masalah rasdong ni kan, Puan Noliana Ali. Okey, jadi sekiranya tentang masalah anak-anak macam ni, kita ibu bapa lebih maklum bagaimana keadaan kesihatan anak-anak kita. Okey, jadi sekiranya sesemanya tu seperti biasa yang tuan puan lebih maklum tu, bolehlah kita hantar ke sekolah. Tapi bolehlah menggunakan mask dan sebagainya lah, ikut keselesaan. Okey. Masa balik macam mana sebelum ni? Adakah murid akan tunggu di tempat seperti sedia? Okey, GB mungkin boleh respon. Okey, untuk masa balik tu, prasekolah seperti yang saya maklumkan tadi, ibu bapa akan menunggu di luar pagar prasekolah. Okey, manakala tahun 1 2 3 ibu bapa ataupun murid-murid akan menunggu seperti tempat biasalah. Okey. Tapi jangan risaulah sebab yang akan hadir ni adalah separuh daripada bilangan kelas yang ada. Kalau sebelum ni kita nampak agak ramai, tapi insyaAllah selepas ni mungkin dia akan berkurang separuh. Okay, jadi dapatlah menjaga dari segi penjarakan. Dan satu lagi saya mohon kepada ibu bapa yang menunggu anak di luar, mohonlah patuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebab di luar pintu pagar sekolah, okay, kami pihak sekolah memang kata orang luar kawalan pihak sekolah lah, sebab yang kami kawal adalah yang berada di dalam. Okay. Jadi kita tidak maulah nanti gara-gara tidak patuh SOP, sebab pemantauan akan dilaksanakan oleh PDRM, ATM, MKN. Jadi kita tidak maulah nanti ada yang ibu bapa yang terkena apa kata orang compound. Okay. Yang ni kita cuba elakkan lah. Okay. Jadi maksudnya di sini kita jaga sesama kita lah. Okay. Supaya pelaksanaan ataupun penyuraian nanti itu anak-anak dalam keadaan yang terkawal lah. Okay. Satu lagi, bila saya katakan ibu bapa tidak dibenarkan menunggu di dalam, okay, seperti sebelum-sebelum ni saya nampak ada ibu bapa yang menunggu di dalam hampir pagar kawasan prasekolah di belakang pintu pagar utama tu. Okay, itu pun masih lagi kita kira sebagai di dalam kawasan sekolah. Okay. Jadi saya mohonlah kepada semua ibu bapa, kalau dapat datang tu datanglah tepat pada masanya supaya tidak lama menunggu anak-anak tuan-puan. Okay. Apa-apa pun kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Sekiranya yang kita akan buat penyuraian tu secara berperingkat, dan insyaAllah lah guru kelas akan memaklumkan masa-masa yang tertentu anak-anak tuan-puan akan balik nantilah. Okay. Jadi mohonlah sama-sama kita jaga, okay, pihak sekolah jaga anak tuan-puan, insyaAllah begitu juga dengan tuan-puan yang berada di luar, mohonlah jaga SOP apa semua. Okay. Jadi kalau ada apa-apa lagi, okay, bulan 12 ni murid akan lanjut sekolah ataupun cuti seperti, okay, seperti yang tadi diterangkan, murid akan mula bercuti, okay, last kali pada bulan 12 tu murid sekolah pada 10 ataupun 11 hari bulan. Okay. Jadi selepas tu adalah cuti hujung tahun. Dan pada bulan Januari nanti murid-murid akan bersekolah semula. Okay. Tapi masih lagi dalam tahun yang sama. Okay. Contohnya
pada hujung bulan 12 nanti, bukan hujung bulan 12, pada awal bulan 12 nanti sebelum cuti tu, anak tuan-puan berada di kelas tahun 1. Jadi pada bulan Januari nanti buka sekolah, anak tuan-puan masih lagi berada di tahun 1. Ia akan naik di tahun 2 pada bulan 3. Okey, pada bulan Mac barulah anak tuan-puan akan naik di tahun 2. Begitu juga yang prasekolah. Prasekolah yang umur 6 tahun, ia akan naik di tahun 1 pada bulan Mac. Okey, maksudnya bulan 1, bulan 2 tahun depan nanti anak-anak masih lagi berada di prasekolah. Okey, hujung tahun tu cutinya adalah sehingga hujung bulan 12 lah. Okey, bermula daripada 12 hari bulan kalau saya tidak silap, 12 bulan 12 sehinggalah hujung bulan 12 tu lah. Lepas tu bulan 1 sekolah seperti biasa. Okey, jadi saya harap jelas tuan-tuan dan puan. Okey. Kalau tidak ada apa-apa, okey, kita boleh tangguhkan, tetapi sekiranya ada sebarang persoalan, okey, ada yang angkat tangan. Okey. Okey, kalau tidak ada apa-apa kita boleh tangguhkan, tapi sekiranya tuan-tuan, puan-puan ada sebarang pertanyaan mengenai pengoperasian sekolah, bila sekolah dibuka apa yang perlu apa tidak perlu, bolehlah tanyakan kepada guru kelas. Okey, guru kelas, insya-Allah guru kelas akan membantu untuk maklumkanlah apa yang berkaitan dengan pertanyaan tuan-tuan puan-puan lah. Okey. Jadi jangan lupa isi kehadiran pada link yang telah diberikan. Okey, jadi saya harap apa yang disampaikan pada malam ni jelaslah sejelas-jelasnya. InsyaAllah sama-samalah kita doakan semoga buka sekolah ni berjalan dengan lancar. Begitu juga anak-anak kita dipermudahkan untuk belajar dan mohonlah sangat-sangat sama-sama kita doakan semoga apa yang kita harapkan ataupun apa yang ingin kita pendidikan anak-anak tu berjalan dengan lancar dan begitu juga mudah disampaikan. Sekolah mengharapkanlah sokongan daripada semua ibu bapa agar memastikanlah kehadiran anak-anak sekiranya sehat, hadirlah ke sekolah. Sebab kita bukan apa, kita risaukan anak-anak tuan-puan ni banyak ketinggalan. Jadi inilah masanya untuk kita cover balik mana-mana yang ketinggalan supaya nanti bila naik ke tahun berikutnya anak-anak kita tidak ada yang tercicir daripada apa yang sepatutnya mereka dapat. Jadi dari saya itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kepada semua ibu bapa yang hadir pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua ibu bapa, semua rakan-rakan guru. Terima kasih Cikgu. Terima kasih banyak-banyak.